A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa khabar semua? Mudah-mudahan tuan-tuan pada pagi ini berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan dikurniakan kekuatan, kesihatan, kebahagiaan oleh Allah SWT, dan kita dapat meneruskan melaksanakan tanggungjawab kita, mungkin sebagai ibu bapa, sebagai pekerja, sebagai anak, dan siapapun kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat kekuatan untuk kita menjalankan amanah yang telah ditanggungjawabkan. Okey, terima kasih kepada pihak UTM penerbit, UTM Press, kerana menjemput saya untuk mengisi program Bicara Penulis pada pagi ini. Dan saya percaya tuan-tuan, puan-puan di luar sana sibuk dengan tugasan masing-masing, dengan sebagai ibu bapa, sebagai pekerja, dan mungkin sebagai ahli masyarakat. Di samping kita sedang berhadapan dengan keadaan yang norma baru katanya, dengan adanya COVID-19 ini, kita bertemu secara maya di FB Live penerbit UTM Press. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penerbit UTM Press dan kru tim dia semua untuk menjayakan program pada kali ini. Okey, izinkan saya berkongsi sedikit dengan tuan-tuan, puan-puan tentang tajuk yang saya fikir ia sangat dekat dengan kita lah, iaitu bahagianya menjadi tenang. Bahagianya menjadi tenang. Jadi kita ini sibuk dengan urusan kita, dan kita ada kehidupan yang sangat peribadi. Kita juga ada kehidupan di khalayak ramai sebagai seorang pekerja, dan orang lain mengenal kita sebagai siapapun kita. Dengan tugas yang kita buat itu, tentu kita ingin berada dalam keadaan yang tenang, aman, damai, kan? Jadi sekitar 45 minit ini saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan tentang tajuk yang telah saya sediakan untuk sama-sama kita cuba fahami. Bahagianya menjadi tenang. Okey, untuk permulaan ini mungkin elok kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan tentang definisi apa itu bahagia. Kita ni ada dua istilah yang besar di sini, iaitu bahagia dan tenang. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, kita nak lihat apa itu disebut bahagia ataupun kebahagiaan. Jadi apabila kita dah faham ini, jadi kita tahu apa yang kita mahu sebenarnya. Okey, jadi untuk permulaan ini, perkara pertama yang perlu kita faham ialah bagaimana kita mentakrifkan, bagaimana kita mendefinisikan bahagia sebenarnya. Itu yang paling asas, paling penting. Sebab apa? Setiap orang ini dia berbeza bahagia dia. Bagi orang yang sakit, tentulah sihat itulah kebahagiaan dia. Bagi orang yang miskin contohnya, ataupun tidak berharta, mempunyai harta, mempunyai kekayaan, mungkin itu adalah kebahagiaan bagi dia. Bagi orang yang menyendiri, single, kan, mungkin berpasangan itu adalah bahagia bagi diri dia. Jadi bertitik tolak daripada sini, kita bolehlah kata bahawa bahagia ini sebenarnya dia mempunyai definisi yang sangat luas. Sangat luas, dan dia bersifat relatif.
ataupun dia bersifat berbagai. Ada orang bahagia kerana apa? Contohnya saya kata tadi, sehat. Ada orang bahagia kerana dia ada harta. Ada orang bahagia kerana dia ada keluarga. Jadi bahagia itu bagi seseorang itu dia berbeza. Dia tidak sama. Jadi sekira kita faham tentang situasi ini, maka kita akan jelas sebenarnya kita ni nak bahagia itu apa yang kita mahu sebenarnya. Okey. Jadi sebelum saya lebih jauh, saya nak bawa tuan-tuan tentang definisi bahagia berdasarkan beberapa sumber rujukan yang saya rujuk. Pertama sekali saya tengok Kamus Dewan lah. Dia kata apa? Bahagia adalah suasana senang, aman, aman, damai, gembira, okey, ataupun dia kata berbahagia, untung, keberuntungan, ataupun dia kata apa, kebahagiaan adalah perasaan aman, damai, gembira, dan ada kata dalam kamus ni dia kata kebahagiaan itu lebih melebihi perasaan gembira. Maknanya kalau kita gembira itu belum tentu kita bahagia, tapi gembira lepas tu dia jadi bahagia. Maksudnya bahagia tu paling kemuncak. Sebelum bahagia tu dia kena gembira dulu. Okey. Jadi kita lihat bahawa bahagia ini dalam hal ini kita lihat dia sangat berkaitan dengan keadaan aman, rasa tenang, damai, dan mungkin kita kata beruntung. Beruntung dapat sesuatu, dapat nikmat, bahagia kan. Okey. Ataupun kalau kita rujuk kepada Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Bahagialah ketika mana manusia berada dalam puncak ketakwaan. Jadi bahagia itu dikaitkan pula dengan ketakwaan. Bahagia itu dikaitkan pula dengan ketakwaan. Maknanya bahagia itu tergantung kepada sejauh mana kita bertakwa kepada Allah SWT. Ini menurut Al-Ghazali. Jadi maknanya Al-Ghazali meletakkan bahawa untuk bahagia itu syaratnya mesti bertakwa. Okey, tak apa, nanti yang ini kita akan bincang lebih dalam lah. Tapi poin pada kali ini, pada waktu ini saya nak cerita tentang definisi bahagia itu apa dia. Supaya kita jelas tentang bahagia itu ada perasaan aman, rasa senang, tadi saya kata gembira, kemudian jadi bahagia, ataupun rasa beruntung, ataupun yang saya sebut tadi takwa, yang memetik Al-Ghazali, ataupun tercapainya kehendak. Maknanya kita dapat apa yang kita mahu. Tercapainya kehendak. Tercapai kehendak ni maksudnya apa? Kita dapat apa yang kita nak. Ini kata siapa? Aristotle. Dia kata suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendak masing-masing. Maknanya apa? Kita ada kemahuan, kita ada kehendak, dan kehendak tu dapat kita capai. Jadi dia bahagialah. Begitu. Kemudian satu lagi lah Plato menyebutkan tentang hidup manusia itu akan menjadi bahagia sekiranya dia mampu menyeimbangkan keseimbangan antara nafsu, kehendak dan akal. Nafsu ni kemahuan ataupun kehendak tadilah. Dan juga akal. Jadi kita ada nafsu, kemahuan, ataupun kehendak dan juga akal. Maknanya dia seimbang, balance antara kemahuan dan akal itu dapat keseimbangan. Contohnya kemahuan, nafsu kita macam-macam kita mahu, tapi dari sudut akal tak logik. Contoh saya nak jadi menteri. Contoh saya nak jadi menteri kan. Ikut logik tu tak mungkin. Ikut logik tak mungkin. Sebab apa? Saya tak terlibat dalam politik. Saya pun tak kenal siapa-siapa kan. Jadi logik. Jadi bila kemahuan kita dengan akal itu tidak selari, dia membawa ketidakbahagiaan. Tapi kalau kita boleh seimbangkan antara kehendak kita, nafsu kita tadi dengan akal tu dia selari ataupun seimbang. Maknanya kita mahu macam-macam kita nak, tapi adakah kita boleh, kita mampu, kita dapat
mencapainya dari sudut akal kita, maksudnya dari sudut logik tu boleh tak kita capai apa yang kita nak. Pareto kata kalau kita dapat seimbangkan benda ni, maknanya kita boleh mencapai kebahagiaan. Jadi daripada sini kita dapati bahawa beberapa istilah, iaitu contohnya aman, senang, gembira, beruntung, lebih gembira, takwa, tercapai kehendak, sehingga seimbang nafsu, kehendak dan akal ini. Jadi maksudnya di sini tidak ada suatu definisi yang standard untuk kita pakai dalam memberikan maksud definisi, memberi maksud kebahagiaan, bahagia itu. Jadi kat situ kita dapati bahawa, saya ulang balik apa yang saya kata tadi, bahagia itu dia relatif. Maksudnya dia ikut orang. Orang sakit, sihat adalah bahagia bagi dia. Orang yang tidak mempunyai kereta ke apa kan, dia melihat mendapat perkara itu, dia adalah kebahagiaan dia. Jadi dekat sini kita boleh rumuskan bahawa setiap daripada kita ini dia punya definisi dia berbeza tentang bahagia itu. Jadi kalau tuan-tuan mencari kebahagiaan itu, sebenarnya daripada apa yang saya sebutkan di sini, kita dah boleh aim, kita dah boleh kita dah boleh target, kita dah boleh aim, kita dah boleh matlamatkan apa yang kita mahu untuk mencapai kebahagiaan itulah. Okey, jadi daripada sini kita nak sebutkan tentang kebahagiaan itu bersifat berbagai. Ingat di situ, dia berbagai, tak sama. Orang yang tak ada anak mungkin dia bahagia apabila dapat anak. Orang yang tak ada isteri, tak ada suami, dia akan bahagia apabila dia ada isteri ataupun ada suami lah. Jadi dekat situ tuan-tuan kena jelas. Kita sebenarnya kena jelas kalau kita mencari-cari apa yang kita panggil itu kebahagiaan itu, dan kita kena jelas ya tentang ini. Apa sebenarnya yang kita mahu sebenarnya. Kalau tak nanti kita tercari-cari, aku nak bahagia. Apa awak nak bahagia tu apa benda? Apa yang awak maksudkan dengan bahagia tu? Dalam kalau sesi counselling ke terapi ke, soalan-soalan ini kita akan tanyakan kepada klien kita. Sebenarnya awak, apakah kriteria bahagia yang awak maksudkan? Apa yang awak cuba capai sebenarnya? Apa yang awak cuba mahu sebenarnya? Jadi kat situ, petitik tahu situlah. Maksudnya dekat situlah kunci kebahagiaan itu. Kita tahu apa yang kita mahu. Kadang-kadang dia menjadi masalah apabila kita tak tahu apa yang kita mahu dan akhirnya kita kata aku tak bahagia. Jadi kalau kita nak bahagia itu, cari dulu apa yang kita mahu sebenarnya. Apa yang kita mahu dalam kehidupan ini. Jadi kalau tuan-tuan dapat faham konsep ini, kita boleh masuk ke tajuk yang seterusnya mengenai dengan bahagia. Okey. Apabila kita membicarakan bahagia ni tuan-tuan, kita tidak dapat lari daripada apa yang saya nyatakan dalam skrin itu, dalam slide yang saya kongsikan dengan tuan-tuan itu, iaitu kita definisikan bahagia dari perspektif kita sendiri. Apa yang kita mahu sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide yang saya kongsikan itu, juga tuan-tuan tengok, ini lebih kepada kerja lah, ataupun tugas yang tuan-tuan boleh buat lah sebenarnya. Sebab apa saya kata benda ni? Ramai orang yang rasa tak bahagia tu sebab dia tak tahu sebenarnya apa yang dia cari, apa yang dia tuju. Contoh saya kata sini, ambil sekeping kertas, pen, pensel dan alat tulis lah. Kemudian senaraikan yang kita fikirkan, apa yang akan membahagiakan kita. Tulis dekat situ. Tulislah, tulis. Fikir sekejap, bagilah masa 5 minit, 10 minit ke apa, ataupun mungkin kalau perlukan masa yang lama 1 jam, tuliskan apa yang menyebab ataupun apakah yang akan membahagiakan kita. Tulis. Kalau banyak pun tulis banyak. Tulis. Tak apa, senaraikan. Kita nak senaraikan aja. Kemudian bila dah senarai itu, kan, kita dah brainstorming lah ni. Kalau orang-orang dalam pengurusan ni, dia kata kita brainstorm, kita cambahan idea ni.
Kemudian tuan-tuan kategorikan apa yang tuan-tuan mahukan. Nak kereta, nak rumah, nak apalah, tulis. Nak ada itu, nak ada ini dan gini-gini. Tulis saja, tulis. Banyak ni tuan. Banyak ni doktor. Tak apa, tulis saja. Lepas tu tuan-tuan tengok. Saya kata-kata kategorikan. Senarai tadi tu, kategorikan. Tengok apa benda barang yang tuan-tuan cari sebenarnya. Tuan-tuan akan dapat, sebenarnya aku ni lebih menumpukan ataupun keperluan aku ni lah dari sudut harta. Contohnya harta lah. Mana kereta, motor ke apa, basikal ke apa kan, rumah dan sebagainya. Okey, ataupun apa, mungkin bersifat emosi. Kasih sayang, suami kurang beri kasih sayang, isteri tak beri kasih sayang. Kalau anak, mak bapak tak bagi kasih sayang, tulis saja. Jadi kita tengok. Bila kita tengok nanti kita akan kenal pasti, kita akan sedar apakah yang kita rasa boleh membahagiakan kita. Apakah perkara yang boleh membahagiakan kita itu, kita akan sedarlah, saya kata tu sedar apakah yang boleh menyebabkan kita bahagia ni. Sebab itu saya kata bahagia itu bersifat relatif. Relatif ni mana apa? Setiap orang itu dia mendefinisikan bahagia itu sangat berbeza. Orang yang tak ada kerja tuan-tuan, dia kata bahagianya aku dapat kerja. Orang yang dah ada kerja, bahagianya kalau aku cuti. Orang yang dah cuti, bosannya aku cuti kat rumah. Dah 3 bulan PKP ni tuan-tuan, suruh pergi kerja. Kan? Alamak, seronok pula buat kat rumah ni. Kan? Jadi maksudnya dia tidak sama. Apabila kita jelas tentang perkara ini, barulah kita boleh bincang dengan mungkin suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Sebenarnya kita ni nak capai apa? Apa yang kita mahu? Apa yang membahagiakan kita? Tetapi kebanyakan kita ni, yang ini dia tidak sedar, saya sebut. Yang ini tak sedar, tuan-tuan akan tercari-cari apa yang membahagiakan aku. Kita pergi melancong lah. Balik tak bahagia juga. Jadi kena selami perasaan sendirilah, kan? Kena tanya diri sendiri tu, apa benda, apakah perkara yang membahagiakan kita, apa yang akan okey, kalau tuan-tuan tak kerti nak jawab soalan ni pun ginilah, apa yang tuan-tuan harap sebenarnya, apa yang tuan-tuan harap daripada mungkin orang lain, dari pihak lain, harapan. Okey. Bertemu kita semula line terputus tuan-tuan, apa nak buat? Beginilah kita punya cabaran sebenarnya, walaupun kita ada teknologi yang baik, tetapi faktor-faktor lain tu banyak juga yang mencabar, yang menggugat kita punya inilah line. Okey, baik. Okey, saya pun tak tahu tuan-tuan dah pergi tempat lain ke belum. Okey. Kita tunggu sekejap lah, kasih ramai sikit yang menonton ni, untuk bahagian kedua ni, sekejap, kita tunggu kawan-kawan. Okey, saya ulang balik sedikit tadi tentang apa yang saya perkatakan oleh diperkatakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata kebahagiaan itu ada 4 perkara. Saya dah sebut tadi, saya ceritakan tadi sebelum terputus tadi berkenaan dengan Imam Al-Ghazali ni dia melalui satu fasa fasa apa nak panggil, mencari-cari tentang apa yang boleh memberikan kepuasan pada dia. Dan dengan keadaan dia mempunyai kemasyhuran, memegang jawatan yang penting dalam universiti. Jadi dia meninggalkan dunia itu dan dia pergi beruzlah. Dia mencari jawapan dan terbitlah ataupun tertulislah buku Ihya Ulumuddin. Dalam buku Kimia As-Sa'adah pula, Al-Ghazali menyatakan ada 4 perkara yang boleh membahagiakan kita. Okey, saya sebut tadi awal tentang keperluan kita. Maksudnya apa? Apabila kita tahu keperluan kita ni apa yang kita perlukan dari sudut material ke,
dari sudut emosi ke keperluan kita yang membahagiakan. Sebab apa manusia ni tak sama. Ada orang rasa bahagia dengan material, perkara yang apa ataupun saya sebut tadi, perkara-perkara yang dimiliki dia dapat memiliki perkara itulah. Yang kedua, dia mungkin emosi, kasih sayang suami, isteri, anak-anak, ibu bapa dan sebagainya, kawan, di pejabat, sama juga. Walaupun kita tak katalah kawan pejabat tu memberi kasih sayang, tetapi maksudnya perhatian, penghargaan, itu maknanya emosi. Kita kekurangan dari sudut emosi. Kita dah ada semua, kereta, rumah, kan, tetapi dari sudut emosi kita masih ada kekurangan. Jadi pun kita tak bahagia juga. Jadi tengok apa keperluan setiap orang tu tak sama. Tapi ada satu lagi part yang saya sebut tadi, iaitu spiritual. Spiritual. Dan inilah yang everlasting, yang akan sustain, yang akan berkekalan. Sebab apa? Orang yang sihat, mungkin orang yang sakit contohnya, dia akan gembira ataupun bahagia bila dia sihat. Tetapi di sana ada juga orang yang sakit, tapi kita tengok dia bahagia. Kita tengok cara dia bercakap, muka dia, kebahagiaan dia. Orang yang susah, orang yang miskin, tak ada rumah, tak ada itu dan ini, tapi kita tengok kehidupan dia masih bahagia. Anaknya ramai, rumahnya kecil dan sebagainya, tapi dia masih lagi bahagia. Kan? Ataupun kita kata orang yang ada jawatan, ada kemasyhuran, kita tengok artis luar negara yang membunuh diri dan sebagainya itu, adakah kita nak kata dia itu kekurangan dari sudut apa? Kemasyhuran, glamour, tetapi menghabiskan nyawanya dengan keadaan yang begitu tragis, membunuh diri. Itulah. Jadi maksudnya kebahagiaan itu dia bukan terletak di luar, bukan terletak pada material. Walaupun saya sebut tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW ada 4 perkara tadi kan, itu adalah sebahagian. Tapi yang kita nak sebut di sinilah kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang sustain lah, yang sustain apa, yang berterusan, yang sustain lah, yang sustain, yang sentiasa ada dalam kita. Maksudnya ialah bukan disebabkan oleh kerana luaran. Saya sebut awal tadi, saya ada kongsikan contoh orang yang bersorangan sendirian, dia rasa bahagia agaknya kalau dia ada pasangan. Tapi ramai juga orang yang berpasangan dia tak bahagia. Ada suami, ada isteri, ada anak-anak, dia tak bahagia. Jadi maksud saya di sini ialah kebahagiaan itu dia bukan terletak di luar. Kebahagiaan itu berada di dalam. Okey, kalau saya kongsikan dengan tuan-tuan tentang Al-Ghazali, dia kata mengenal diri. Kita kenal diri, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan panjanglah dia punya huraian ini. Saya ingat yang ini saya go through saja. Tetapi makna setiap daripada point Imam Al-Ghazali itu panjang. Tapi secara umumnya mengenal diri kita, kelemahan apa. Macam saya sebut tadi, kita tak tahu apa yang kita mahu. Kita tak tahu apa yang membuatkan kita bahagia. Jadi sebenarnya kita tak kenal diri kita. Kita tak kenal diri kita ni, sebenarnya kita ni suka menunjuk-nunjuk. Bila orang kita share sesuatu dalam Facebook contohnya, Insta kita, orang tak like, kita rasa tak bahagia, kita rasa sengsara. Kan? Maksudnya kita tak kenal diri kita. Padahal kita kongsikan itu kan untuk kongsilah, tapi bila tak ada orang like, kita rasa suffer, menderita. Kenapa jadi macam itu? Sebab itu saya sebut tadi, kita kena faham perkara ni. Maksudnya perkara yang di luar itu bukanlah yang bahagia, yang hakiki lah. Bahagia yang dalaman itu kenal diri. Kemudian yang kedua, mengenal Allah SWT. Mengenal Allah ni sifat dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, itu sifat dia. Yang 20 yang kita belajar di sekolah agama tu. Ataupun dengan Asmaul Husna, kita mengenal Allah itu Ar-Razzaq, apa lagi, Ar-Rahman, yang saya sebut tadi, sifat-sifat itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hal wa rizqiyamu ta'ala bi nafsi. Ini semua adalah kita nak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita akan bahagia. Kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kenapa kita nak risau dengan rezeki yang kita tak dapat? Patutnya aku dapat tu, naik pangkat tu, tak dapat. Sedangkan kalau kita kenal Allah, kita yakin dengan Allah, yarzuqu man yasha wa yahdi man yasha. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dia nak bagi dia tanpa hisab, tanpa ada kira-kira. Dia nak bagi pada siapa yang dikehendakinya. Kan? Ini kita kenal Allah. Allah sifatnya begitu, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
kan? Dan selalu kita baca Ar-Razzaq, pemberi rezeki, pemberi anak, pemberi kekayaan, pemberi harta, pemberi kesihatan. Jadi maksudnya kita sebenarnya belum kenal Allah. Jadi kita tak akan capai kebahagiaan itu. Mengenal dunia, apa sifat dunia. Mata'ul gurur. Innal hayatad dunya mata'ul gurur. Hanya perhiasan yang melalaikan. Itu Allah dah sebut dalam Al-Quran. Tapi kita kejar juga. Nak juga jadi apa? Jadi CEO. Nak jadi juga apa? Ketua kampung. Nak jadi juga. Nak juga. Jadi kita rasa kita tak bahagia. Sebab apa yang kita nak tu tak dapat-dapat. Kita kejar dunia tapi dunia meninggalkan kita. Kita kenal akhirat. Poin yang keempat. Kita kenal akhirat. Apa yang akan berlaku di akhirat dalam Al-Quran banyak sebut. Yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, yaumul fas. Kan? Kalau juzuk 30 tu, kebanyakan tu semua bercerita tentang hari kiamat. Macam mana kita faham tentang hari kiamat itu. Jadi kalau kita faham itu, kita tak buat dosa, tuan-tuan. Bukanlah maksud saya tak buat dosa. Kita takut nak buat dosa. Kan? Takut nak makan rasuah. Takut nak menipu orang. Takut nak culas kerja. Ini kat UTM ni selalu jadi isu ni. Culas kerja. Kita pun bos tak nampak. Come on man. Okay. Kita ni bukan bekerja dengan bos sahaja. Ada benda lain, ada perkara lain yang perlu kita timbangkan selain daripada bos kita. Bos itu hanya manusia. Kadang dia tak nampak, dia tak nampak. Kan, sebab tu saya kata tadi, bila kita kenal benda-benda ni semua, kata Al-Ghazali dia akan membawa kebahagiaan kepada kita. Okey. Kemudian saya laju ni, kita dah terputus tadi sekitar ingat 10 minit juga Okey, saya cuba laju sikit Kemudian apa lagi? Seterusnya ketenangan. Tadi kan tajuknya bahagianya menjadi tenang. Sekarang kita dah tahu tentang bahagia, kita nak cerita pasal ketenangan. Ketenangan ini, saya rujuk kepada beberapa rujukan. Dia kata teduh, reda, reda, hening, tidak berombak, tidak bergelora kalau keadaan situasi. Hening, kalau kita bangun pagi-pagi tu pukul pukul 5, 4.30 tu hening. Tapi kalau sekarang ni pukul 5.30 saya tengok dah bising-bising lah kan. Okey, tidak berombak kalau laut kan, tidak bergelora, dia tenang, damai, ataupun kita ada tenteram, lapang dada, bahagia, sejahtera, tabah, sabar, kalem, okey, aman, damai, sentosa, harmoni dan rukun. Itu definisi ketenangan yang secara kita panggil takrifan ataupun perkataan yang membawa kepada maksud ketenangan itu. Okey. Jadi maknanya kat sini kita tenang tu kita rasa damai, rasa tak bergelora, jiwa kita tak bergelora, kita rasa sejahtera, aman, damai macam tu. Itu dimasukkan ketenangan dalam konteks takrifan dan juga ataupun definisi dia. Kemudian saya memetik satu potong ayat Al-Quran. Disebut sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, iaitu mereka yang tetap dengan kepercayaan bawaan baik. Maksudnya apa? Kita tenang, kita percaya bahawa kita ini fitrahnya ada baik. Kita ni maksudnya apa? Pembawaan baik ni apa? Kita ni tuan-tuan, hidup ni Allah berikan kita suka kepada kebaikan. Maksudnya kita raikan kebaikan tu. Kita suka kepada baik, suka perkara baik, suka buat baik. Jadi maknanya kat sini kalau kita lihat secara sepintas lalu, kan, antara perkara yang nak menyebabkan tenang ialah membuat baik, melakukan kebaikan. Okey. Kemudian dia kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai. Maksud gini, radiyah ini apa? Kita reda. Kita reda, kita nak jumpa Allah. Kita dalam keadaan yang kita mungkin saya sebutkan bersedia. Tuhan, aku dah bersedia, aku dah buat rasanya kebaikan lah, pahala ni. Ya, aku bersedia untuk jumpa kau. Mardiyah, Allah bersedia bertemu dengan kita. Maksudnya apa? Kita ni saling, kita nak, Allah pun nak. Macam kita balik kampung lah. Kan? Kita nak balik kampung. Sampai rumah,
adik-beradik ibu bapa kita meraihkan kita, mardiyah, kan, meraihkan kita. Jadi match. Kita pun nak balik, orang yang kat kampung pun menanti-nanti kehadiran kita, kembali kita. Jadi kat situlah rasa kebahagiaan. Maksudnya apa? Kita pun nak, dia pun nak. Jadi dia rasa bahagia, saling memerlukan. Okey. Jadi daripada ayat ini disebutkan tentang nafsul mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Jiwa yang sentiasa tetap kepercayaan dan melakukan kebaikan. Jadi maksud dekat sini, secara sepintas lalu kita kata, orang yang nak bahagia ini, nak tenang, orang nak tenang ni dia melakukan kebaikan. Okey. Kita tengok lagi slide yang seterusnya. Mencari ketenangan. Jadi maksudnya gini, apabila kita tahu tentang konsep tenang tadi, dan Allah sebut dalam ayat tadi yang saya bacakan tadi, iaitu ketenangan itu berkaitan dengan baik dan redha tadi, ataupun kita nak maksud saya kita buat kebaikan, pahala, sehingga kan kita rasa kita dah bersedia untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya bukanlah saya kata kita ni syok sendiri, tapi maksudnya kita dah rasa kita dah buat kebaikan kita dah buat, dan Allah pun suka dengan kita, maradiyah. Jadi kat situ timbullah rasa keterangan. Namun demikian, untuk mencari keterangan ni Allah dah sebut dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman, yang tenteram hati mereka. Tenang dan tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Dengan mengingati Allah, hati jadi tenang, jadi tenteram. Yang ini kita dah selalu dengar ni. Saya percaya tuan-tuan bukan pertama kali dengar tentang ayat ini. Tetapi bagaimana kita nak faham ayat ini? Ustaz, doktor, saya dah berzikir dah, tak tenang pun hati kita. Selalu saya jumpa orang macam ni. Saya dah solat dah, sama je, tak ada apa rasa pun. Nampak? Jadi dekat sini, kita kena faham tadi yang saya sebut Al-Ghazali tadi. Kita berzikir itu kadang-kadang tuan-tuan, hanya di lidah saja. Tak sampai dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Macam tu saja. Tapi yang dimaksudkan ni ialah kita ingat Allah ini, kita sama ada kita berzikir ke, kita baca Al-Quran ke, ataupun kita berfikir tentang kejadian Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kita faham, contohnya tadi rezeki tadi kan. Itu datangnya daripada Allah. Itu juga termasuk dalam zikir. Yang dimasukkan zikir di sini, kita zikir dengan sepenuh hati. Bukan hanya di lidah, bukan hanya di bibir, bukan manis di bibir, tapi sampai dalam hati. Contohnya kita kata saya suka kat awak, saya sayang awak, kan? Adakah ungkapan kita tu daripada hati, from the bottom heart? Gitu kan? Maksudnya kita berzikir itu kadang-kadang kita hanya di lisan, di lidah saja, tak sampai dalam hati. Jadi cuba kita fokus pada perkara ini. Kita berzikir dengan penuh kesedaran, penuh keinsafan. Kalau kita beristighfar, memang betul-betul kita beristighfar. Betul-betul kita minta keampunan kepada Allah SWT. Okey? Itu tentang kehebatan berzikir ini untuk mencari ketenangan. Sebab apa? Kita mencari ketenangan, kita takkan jumpa. Sebab apa saya sebut tadi, setiap orang tu berbeza ketenangan dia, kebahagiaan dia. Suami dan isteri mungkin duduk satu rumah, satu bantal tidur, tapi masing-masing ada definisi ketenangan, kebahagiaan yang berbeza. Jadi menyebabkan konflik mungkin akan berlaku. Tapi yang saya kata tadi, bahagia, tenang dari sudut yang spiritual ini, dia kekal. Tuan-tuan kena ingat, apa yang saya sebut di sini, zikir ni bukan sekadar yang kita lafazkan secara lidah, bukan. Bukan itu yang kita maksudkan. Itu juga, tapi maksud di sinilah kita faham, kita hayati apa yang kita lafazkan itu. Kalau kita astaghfirullah, itu memang datang daripada hati kita. Rasa kepatuhan, rasa ketundukan, rasa berdosa dengan Allah SWT. Jadi kat situlah kunci dia. Kunci untuk mencapai ketenangan. Kemudian saya titipkan juga doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya banyak, tapi doa ni sangat biasa kita dengar, sangat familiar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghadatin qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah, lemah dan malas, pengecut dan bakhil, dan cengkaman hutang serta penindasan orang lain. Jadi
telah diajarkan kita. Okey, satu kita kena ingat. Dalam ayat yang lain Allah sebut wallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, as-sakinah. Dalam Al-Quran disebut satu sakinah, satu lagi mutmainnah. Kedua-dua ni membawa maksud ketenangan. Jadi kalau kita lihat ayat surah Al-Fath tadi, ayat berapa saya tak ingat, surah Al-Fath. Dialah Allah yang memberi ketenangan. Dan ada beberapa lagi ayat lain yang menggunakan perkataan sakinah itu, menunjukkan bahawa keterangan itu datang daripada Allah SWT. Sebab itu saya kata tadi, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengamalkan doa ini. Sebab apa? Keterangan itu diberikan oleh Allah SWT. Wallazi anzalas sakinah. Dialah yang memberikan, yang menurunkan rasa ketenangan kepada kita. Tuan-tuan buatlah apa pun. Senaraikanlah apa yang saya sebut tadi awal tadi. Tetapi dia bukan satu jaminan. Walaupun saya sebutkan awal tadi, suruh tuan-tuan listkan dan sebagainya, itu untuk kita kenal pasti saja. Tetapi dia bukan absolute. Dia bukan mutlak. Yang paling mutlak, wallazi anzalas sakinah. Jadi maknanya kita kena berdoa kepada Allah SWT. Di samping kita berusaha lah. Kita berdoa kepada Allah ni kena lebih lah daripada usaha. Usaha tu usaha lah juga. Tapi kadang-kadang usaha tu tak jadi. Usaha tu tidak memberi kesan. Kalau kita belajar dulu ilmu tauhid, usaha tidak memberi bekas. Dia sebut. Tak memberi kesan pun. Sebab apa? Ketenangan itu datang daripada Allah SWT. Jadi kita minta dengan Allah SWT. Kalau tuan-tuan rujuk balik apa yang saya sebut awal tadi, tentang menyenaraikan nama, senarai itu kan banyak kan, banyaknya aku nak minta ni ya. Allah Maha Kaya, kita minta denganlah, ya Allah Tuanku, apa kekurangan kita, apa rasa yang kita boleh membahagikan kita, berikanlah aku kereta, berikanlah aku rumah, berikanlah aku apa yang kita rasa kurang lah. Ataupun at the end tuan-tuan akan rasa, ya Allah Tuhan, beri aku rasa ketenangan.